Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. InsyaAllah sama-sama kita dengar beberapa buah hadis, mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin ya'khudhu marja'ahu yaqra'u suratan min kitabillahi illa wakala Allahu malakan fala yaqrabuhu syai'un yu'dhihi hatta yahubba mata habba. Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja orang Islam yang pergi ke tempat tidurnya lalu membaca satu surah daripada mana-mana surah Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menentukan satu malaikat yang akan memeliharanya sehingga tidak ada sesuatu pun perkara yang menyakiti boleh menghampirinya sehinggalah dia bangun. Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa sahaja orang Islam yang pergi ke tempat tidurnya lalu membaca satu surah daripada mana-mana surah Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menentukan satu malaikat untuk memeliharanya sehingga tidak boleh menghampirinya sehinggalah dia. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, u'titu makana at-taurati as-sab'a wa u'titu makana adh-dhaburi al-mi'in wa u'titu makana al-injil al-mathani wa fuddiltu bil mufassal. Sayyidina Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah dikurniakan 7 surah permulaan Al-Quran sebagai ganti kepada Taurat, dan aku dikurniakan mi'in, yakni 11 surah selepasnya sebagai ganti kepada kitab Zabur. Mathani, yakni 20 surah selepasnya sebagai ganti Injil, dan surah-surah selepasnya sehingga tamat Al-Quran yang dikenali sebagai mufassal dikurniakan khusus untukku. Sayyidina Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah dikurniakan 7 surah permulaan Al-Quran sebagai ganti kepada Taurat, dan aku dikurniakan mi'in, yakni 11 surah selepasnya aku dikurniakan mi'in, yakni 11 surah selepasnya sebagai ganti kepada Zabur, dan aku dikurniakan mathani, yakni 20 surah selepasnya sebagai ganti Injil, dan surah-surah selepasnya sehingga tamat Al-Quran yang dikenal sebagai mufassal dikurniakan khusus untukku. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, baina Jibrilu qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun minas sama' futihal yawma lam yuftah qattu illa al-yawma fanazala minhu malakun faqala hadha malakun nazala ila al-ard lam yanzil qattu ila al-yawm fasallama wa qala abashir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa pada suatu ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kedengaran suara dari langit. Lalu Jibril alaihi salam telah mengangkat kepalanya ke atas dan berkata, satu pintu di langit telah dibuka pada hari ini yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Menerusi pintu itu seorang malaikat yang tidak pernah turun ke dunia sebelum ini telah turun. Malaikat itu pun datang lalu memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan 2 nur
yang telah diberikan kepada Tuan yang belum pernah diberikan kepada mana-mana Nabi sebelum Tuan, iaitu surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mana-mana perkataan daripada kedua-duanya yang Tuan baca, maka pasti Tuan akan mendapat ganjaran. An Abdul Malik bin Umair radhiyallahu rahmat qala an Abdul Malik bin Umair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Fatihatil Kitab shifaa'un min kulli da'. Hadrat Abdul Malik bin Umair berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. Hadrat Abdul Malik bin Umair radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam surah Al-Fatihah terdapat penawar untuk segala penyakit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengatakan amin di akhir surah Fatihah, maka pada masa itu para malaikat di langit juga akan berkata amin. Jika aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, maka semua dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengatakan amin di akhir surah Fatihah, maka pada masa itu para malaikat di langit juga akan berkata amin. Jika aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, maka semua dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan, yakni makmurkanlah rumah kamu dengan zikrullah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan, yakni makmurkanlah rumah kamu dengan zikrullah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis. Semoga kita dapat ambil iktibar, amal dan sampaikan, InsyaAllah.